Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita terkini yang kita terima yang menggemparkan seluruh politik yang ada di Malaysia. Siapa tak kenal dengan Anwar Musa yang pernah digelar Lebay LV, Ustadz atau Ulama LV, waktu PR ke Nenggiri. Waktu ditegur dia menggunakan pakaian mewah, waktu berkempen di perkampungan orang asli, dia jawab, suka hati akulah. Duit aku, pandai akulah, lebih kurang macam tu dia maksudkan, duit dia sendiri. Ini telah membawa kepada satu insiden yang paling teruk sekali, yaitu kekalahan PRK Nenggiri yang tak pernah dialami sebelum ini oleh Perikatan Nasional, kalah teruk luar biasa. Tapi yang lebih teruk lagi, ini yang berlaku. Akibat hilang percaya terhadap Anwar Musa, akhirnya Muafakat Nasional Sabah dibubar. Dipetik daripada Malaysia Kini, kesemua 30 ahli jawatan kuasa mengambil keputusan untuk keluar daripada Muafakat Nasional MN Sabah dalam mesyuarat yang berlangsung semalam dan membubarkan badan bukan kerajaan NGO itu berkuat kuasa hari ini. Pengerusi MN Sabah, G. Smith Japong berkata, keputusan itu dibuat kerana mereka hilang kepercayaan terhadap kepimpinan pengerusinya, iaitu Tan Sri Anwar Musa dan kepimpinan pusat NGO tersebut. Beliau berkata kepimpinan pusat MN juga tidak membuat sebarang perbincangan dengan Sabah berhubung pelantikan dua ahli dewan tertinggi, walaupun sebelum ini memberi mandat autonomi kepada Muafakat Nasional Sabah MN Sabah. Pelantikan itu bercanggah dan prinsip dan konsep MN kerana perkara yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran MN Sabah perlu juga pihak MN Sabah diberi ruang untuk perbincangan bersama demi keutuhan MN, katanya dalam sidang media di Kota Kinabalu hari ini. G. Smith berkata surat pembubaran itu akan diserah kepada MN Pusat dalam tempoh 14 hari dan pihaknya kini merancang menubuhkan NGO baharu yang memfokus kepada kebajikan dan ekonomi Sabah. Semakan di laman sesawang rasmi MN memaklumkan bahawa MN bukan sebuah parti politik. Sebaliknya, NGO yang berdaftar di bawah Jabatan Pendaftar Pertubuhan Malaysia. Saudara-saudara sekalian, pembubaran ini memang mengejutkan semua pihak. Namun demikian, ramai juga netizen yang kata, dah lama dah diberitahu MN ini patut dibubar saja, kata mereka, kerana ianya sudah tidak relevan lagi dari segi perjuangan, kerana sudah banyak suntikan-suntikan politik masuk dalam NGO ini. Kadang-kadang NGO MN ini kelihatan berat sebelah kepada parti politik tertentu. Selain daripada itu, ada juga netizen kata mereka menyokong keputusan G. Smith dan juga ahli jawatan kuasa ini untuk merancang menubuhkan NGO baharu yang memfokus kepada kebajikan dan ekonomi Sabah. Lebih baik mereka bergerak atas kapasiti mereka sendiri tanpa dipengaruhi atau tanpa dikuasai oleh mana-mana pemimpin di luar Sabah, kata netizen. Apa pula pendapat anda semua? Adakah anda juga setuju dengan pendapat itu? Dan benarkah bahawa makin ramai orang sudah hilang kepercayaan terhadap Anwar Musa dan Anwar Musa sudah sebenarnya tidak relevan lagi selepas rentetan demi rentetan kekalahan dan juga maklum balas negatif berkait dengan kepimpinan beliau. Yang terkini ini, beliau sudah hilang kepercayaan berkait dengan Muafakat Nasional di Sabah, sehingga kesemua 30 ahli jawatan kuasa mengambil keputusan untuk keluar daripada Muafakat Nasional MN Sabah dalam mesyuarat yang berlangsung semalam itu dan telah pun membubarkan badan bukan kerajaan NGO itu berkuat kuasa hari itu. Saudara-saudara sekalian, pengerusi MN Sabah mengesahkan, iaitu G. Smith Japong berkata keputusan itu dibuat kerana
Mereka hilang kepercayaan terhadap kepimpinan pengerusinya, yaitu Tan Sri Anwar Musa dan kepimpinan pusat NGO. Persoalan besar sebelum kita berpisah dan tinggalkan komen Anda, wajarkah Tan Sri Anwar Musa dikekalkan sebagai pengerusi MN atau perlulah ditukar dengan segera? Jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Muslimat PAS bertahan miliki beg LV, lepas dakwa ramai mati kelaparan. Ramai netizen yang kata, inilah kalau orang yang buat dia cakap, tapi kalau dia yang buat tak ada masalah, kata mereka. Kalau dalam kempen PRK Nenggiri dulu, Anwar Musa yang kena teruk apabila dia pakai pakaian mewah. Termasuklah beliau kini dikenali sebagai Ustadz LV ataupun lebay LB. Tapi apa yang terjadi? Anwar Musa seperti biasa, bak kata netizen, masih sombong seperti angkuh dan sombong, kata duit aku suka hati akulah, macam begitu dia cakap. Tapi akhirnya ada penganalisis politik mengatakan kerana kesombongan dan kebongkakan Anwar Musa itu menjadi salah satu sebab mengapa PRK Nenggiri kalah Perikatan Nasional. Kali ini Muslimat PAS pula kelihatan menggunakan LV lepas mendakwa ramai mati kelaparan. Netizen sekarang ini awas, mereka boleh nampak semua perkara yang Anda miliki. Awas, netizen sekarang bukan lagi netizen zaman tok kodok dulu. Mereka ni sekarang adalah netizen yang cepat melihat dan mengkritik. Seorang Muslimat PAS mengundang kecaman ramai selepas didapati memiliki beg tangan jenama mewah Louis Vuitton atau LV, dalam keadaan dia sebelum itu mendakwa ada rakyat Malaysia mati kelaparan, ekoran kurangnya bekalan beras tempatan. Nak tanya sebenarnya kepada Muslimat PAS yang menyebut ini, siapa rakyat Malaysia yang telah mati kelaparan itu? Kenapa kalau dia tahu, dia tidak lapor kepada pihak berkuasa untuk mendapat bantuan? Kan lebih elok kalau dia tahu ada yang mati kelaparan ini, dia bantu dan laporkan pada pihak berkuasa supaya dapat diberi bantuan. Kenapa pula dibiarkan sampai mati kelaparan? Dan dari mana maklumat yang dia terima ini? Kononnya bekalan beras tempatan kurang, sehingga ada rakyat Malaysia mati. Saya tak percaya dengan hal ini. Ini semua hanya modal politik murahan. Belum pernah lagi kita dengar betul ada rakyat Malaysia mati kelaparan ekoran bekalan beras tempatan yang kurang. Itu tiada kaitanlah, tiada kaitan. Di akaun X milik wanita ini, Ketua Penerangan Dewan Muslimat PAS Melaka, Hawa Yaakob, menyelar satu laman troll kerana memuat naik gambarnya membawa beg tangan LV. Laman itu secara sinis berkata, Hawa sanggup menjualnya demi membantu rakyat yang kesusahan. Muslimat PAS itu berkata, penyokong kerajaan sudah tiada idea lain sehingga terpaksa membangkitkan isu beg LV miliknya. Tapi kalau orang lain yang pakai beg LV, memang kena terlalu habislah nih kan. Dia menyindir bahawa beg tangan miliknya lebih murah berbanding helikopter dan Bentley. Saudara-saudara sekalian, mungkin dia sedang menyindir helikopter dan Bentley ini. Bentley yang mungkin disebutnya ini ialah kenderaan yang digunakan semasa Sukma di Sarawak. Untuk makluman, Bentley itu bukan milik Anwar Ibrahim. Itu adalah milik kerajaan negeri Sarawak untuk menjemput tetamu kehormat di negeri tersebut. Nah, itu bukan milik Anwar. Itu milik kerajaan negeri Sarawak. Jadi nak alihkan isu tu tak berapa bijaksana. Alihlah barang pribadi seperti yang dia miliki kan. Dia merujuk isu ketika Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim naiki kereta Bentley Flywing Spruce yang disediakan kerajaan Sarawak ketika berkunjung di sana. Dia juga mengecam mereka yang menyerangnya kerana mereka tidak tahu siapa yang membelikan beg itu.
Walanun tahu ke siapa yang membeli LV untuk saya dan untuk majlis apa? Apa yang paling penting adalah orang yang belinya tak guna duit pembayar cukai, katanya lagi. Semalam Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menyangkal dakwaan pemimpin PAS itu yang mendakwa banyak kes mati kelaparan di bawah kerajaan Madani kerana ketiadaan beras. Sambil menyifatkannya sebagai melampau dan kurang cerdik, Rafizi meminta Hawa agar menghantar senarai rakyat yang memerlukan bantuan kepadanya. Itu yang saya kata tadi. Kalau dia tahu dan benar ada, cepat hantar surat, cepat hantar senarai supaya kerajaan dapat bantu. Tak pedulilah mereka di kerajaan mana, pembangkangkan negeri manapun akan dibantu. Saya yakin kerajaan akan bantu. Tapi malangnya, masalahnya, mungkin itu satu fitnah yang tiada pun. Senarai tiada, cakap-cakap, dengar-dengar, hearsay saja. Yang dia dengar, tapi tiada senarai pun. Kalau ada, cepat bantu mereka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Tekan butang subscribe. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tak puas-puas lagi tentang 115 SD. Akhirnya, ini yang dilakukan oleh Pemuda Bersatu. Muhyiddin Yassin kata dia layak jadi Perdana Menteri kerana memiliki 115 SD. Padahal, untuk bagi mereka yang sudah faham, SD sudah tidak boleh pakai selepas Akta Anti Lompat Parti telah diluluskan di Parlimen. Berapa banyak pun SD yang anda ada, kalau sudah ada Akta Lompat Parti, semuanya itu tak boleh pakai lagi. Kerana SD sudah tidak bernilai sama sekali. Memandangkan pula penerangan daripada UMNO dan Zahid Hamidi tentang isu SD tersebut jelas menunjukkan bahawa berlaku kekeliruan besar yang menyebabkan Muhyiddin tidak dipanggil mengangkat sumpah kerana perlu penyiasatan dengan teliti. Begitulah kebijaksanaan kebawah duli yang Maha Mulia di Pertuan Agong ke-16 pada ketika itu. Baginda cukup teliti, kemas dan bijaksana. Baginda tidak terus membuat keputusan kerana Baginda sudah merasa beberapa kali di dalam kemelut politik yang besar. Dalam langkah Sheraton, dalam langkah yang kita sebut langkah letak jawatan Muhyiddin Yassin telah diambil alih pula oleh Ismail Sabri Yaakob. Semuanya itu memberikan satu titik pengajaran untuk yang di Pertuan Agong. Oleh sebab itulah, Baginda akhirnya bukan lagi calang-calang membuat keputusan. Baginda menyiasat daripada sedalam-dalamnya sampai ke dalam-dalamnya. Baginda tidak mengambil keputusan terburu-buru. Sehingga apa saja SD yang Baginda terima tidak terus dia terima, disiasat sedalam-dalamnya. Kita berbangga dengan ketelusan dan juga kebijaksanaan dan juga kecermatan kebawah duli yang Maha Mulia di Pertuan Agong, Daulat Tuanku. Walau bagaimanapun, lain pula yang dibuat oleh Pemuda Bersatu. Tiba-tiba mereka pula buat laporan polis dakwa Zahid tipu Agong. Yang sekarang ini nak katanya ialah siapa yang tipu siapa. Tiba-tiba pula Bersatu kata Zahid tipu Agong. Tapi mari kita lihat apa komen netizen apabila laporan polis ini dibuat, yaitu berkait dengan kononnya Zahid menipu Agong. Kata netizen dalam ruangan komen di Malaysia kini, Red Parrot kata, buat laporan try to divert kes Din menghasut ex Agong. Kata netizen ini, laporan polis ini hanya sekadar untuk mengalihkan perhatian rakyat tentang kes menghasut Muhyiddin, kata mereka. Selain daripada itu, Wan Khalid pula kata yang buat laporan ini semua harus ditangkap sebab menghina yang di Pertuan Agong macam kena tipu dan terpedaya dan senang ditipu. Wan Khalid kata jangan-jangan yang buat laporan polis ini pula nanti pula akan disiasat dan kena tangkap kerana buat laporan palsu. Wan Khalid juga berkata Bersatu masih degil dan menyerahkan
yang di-Pertuan Agong yang pilih Perdana Menteri ke-10, di mana mereka mengatakan yang di-Pertuan Agong membuat kesalahan besar tak guna, katanya. Jika DAP yang buat laporan polis seperti ini, PAS cepat-cepat keluar kenyataan mengatakan DAP hina raja-raja dan Agong dan Islam sebab menyalahgunakan YDP pilih salah orang. Sekarang macam mana? PAS nak keluar kenyataan yang sama atau diam? Sehingga waktu ini PAS masih diam. Diam mengunci mulut, tak mengeluarkan apa-apa kenyataan. Purple Mouse kata, bersatu buat kerja paling bodoh. SD bersatu itu pun berbohong dengan Agong. Sebab curi 10 ahli parlimen UMNO tanpa merujuk kepada Presiden UMNO yang menguasai mereka melalui perjanjian sebelum PRU 15. Abah kau ni, Muhyiddin, ingat ini zaman tebuk atap. Tergesa-gesa cari sokongan SD. Siapa dulu hantar dia dapat. Tapi Agong bijak dan berhati-hati. Daulat tuanku, daulat tuanku. Agong yang kita miliki adalah Agong yang amat bijak dan berhati-hati. Agong yang ada pada waktu itu sudah serik dengan perbuatan tebuk atap, perbuatan jatuh menjatuhkan Perdana Menteri melalui SD. Apabila Akta Lompat Parti telah diluluskan, padan muka semua ahli politik. Mereka dah tak boleh lagi curi-curi orang, beli-beli orang, menjual sini-sana. Kerana mereka kini terikat dengan undang-undang tersebut. Jadi sebenarnya saya setuju dengan Purple Mouse. Bersatu buat kerja bodoh apabila SD bersatu itu dianggap relevan. Sebenarnya SD itu tidak lagi relevan. Kerana SD bersatu itu pun berbohong dengan Agong. Sebab mereka curi 10 ahli parlimen UMNO tanpa merujuk Presiden UMNO yang menguasai mereka melalui perjanjian sebelum PRU 15. Dan ramai tahu, sebelum dijadikan calon dalam PRU 15, semua calon Barisan Nasional menandatangani akur janji. Antaranya ialah mereka bersetuju bahawa kerusi yang mereka menangi itu bukan milik peribadi, tapi milik parti. Selain daripada itu, mereka juga akur. Kalau mereka lompat parti, mereka akan membayar 100 juta ringgit. Selain daripada itu, mereka juga akur bahawa apa juga keputusan yang dibuat oleh Presiden adalah sah. Jadi maka dengan itu, hanya keputusan Presiden secara en bloc boleh diterima. SD tak pakai lagi lah. Abah kau ni, Muhyiddin, kata Purple Mouse, ingat ini zaman tebuk atap lagi kah? Yang mana tergesa-gesa cari sokongan SD. Siapa dulu hantar dia dapat. Sebenarnya itu semua sudah tak pakai lagi. Tak pakai lagi. Mereka kena rujuk, baca balik itu perlembagaan yang sudah diluluskan sewaktu pentadbiran abah kau atau Muhyiddin. Dia mungkin lupa waktu dia menjadi Perdana Menteri, Undang-Undang Akta Anti Lompat Parti telah pun diluluskan. Bukan waktu Anwar Ibrahim, tetapi waktu Perikatan Nasional berkuasa menjadi kerajaan, waktu itulah Akta Anti Lompat Parti diluluskan. Jadi, tindakan pemuda bersatu melapor polis dakwa Zaid tipu Agong ini adalah tindakan yang sia-sia sebenarnya. Bahkan, silap-silap hari bulan lebih menyusahkan Muhyiddin Yassin kerana makin lama makin disiasat tanpa ada kesudahannya. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe.